Salam sejahtera, saya Rada Brabantason, BS 1911074. Video ini merupakan video dokumentari tentang peristiwa pencerobohan di Lahadatu dan hubungannya dengan Perjanjian Malaysia 1963. Selepas Malaysia terbentuk secara rasmi pada 16 September 1963, kita telah belajar banyak peristiwa sejarah yang berlaku selepas itu. Ada yang baik maupun ada yang buruk. Namun pada tahun 2013, peristiwa boleh dipanggil sejarah yang mengerikan di Sabah, yaitu pencerobohan di Lahadatu. Pencerobohan di Lahadatu itu dilakukan oleh pengganas daripada Kesultanan Sulu. Peristiwa pencerobohan di Lahadatu ini telah meragut banyak nyawa serta membuat ramai rakyat, terutamanya rakyat di Sabah, takut. Dan pada masa yang sama, saya akan menjelaskan serba sedikit berkaitan dengan Perjanjian Malaysia melalui peristiwa ini. Mari kita mengenal mengapa pencerobohan ini berlaku. Pencerobohan di Lahadatu berlaku disebabkan mereka menganggap tanah timur Sabah itu adalah milik mereka yang sebenarnya, yaitu Kerajaan Sulu. Sebenarnya tuntutan ini sudah lama berlaku. Filipina menuntut sebahagian kawasan di Sabah yang mereka nyatakan milik mereka. Tuntutan ini merangkumi kawasan utara timur Sabah termasuk dalam Kepulauan Sulu. Pada masa yang sama status kesultanan wilayah Sulu ini juga belum selesai. Pada tahun 2012, yaitu 7 Oktober 2012, Presiden Filipino Benigno Aquino mengumumkan rangka kerja perjanjian damai antara Kerajaan Filipina dan Barisan Utama Pembebas Islam. Perjanjian ini menyebabkan Kesultanan Sulu merasa diketepikan. Melalui rundingan perjanjian damai itu, Sultan Jamalul Kiram III yang mendakwa diri pewaris Sulu merasa diketepikan, dan Sultan Jamalul Kiram III menetapkan pada 11 November 2012 kontingen awam dan tentara harus menuntut hak-hak di wilayah Borneo Utara. Dan Sultan Jamalul Kiram III ini melantik saudaranya memimpin kumpulan itu, yaitu Abinuddin Kiram. Dan pada 11 Februari 2013 mereka telah tiba di Kampung Tandua, Lahadatu. Di sini kita boleh lihat tujuan utama mereka datang adalah untuk menuntut kawasan di bahagian Borneo Utara Sabah. Mari saya jelaskan secara ringkas kronologi pencerobohan di Lahadatu. Pada 1 Mac 2013, kematian 2 anggota keselamatan negara yang ditembak di Lahadatu mulai mendapat perhatian dengan wujudnya kenyataan pencerobohan di pantai timur Sabah. Pada 9 Februari, penceroboh masuk perairan negara menggunakan bot pancung dan berkumpul secara berperingkat di Felda Kampung Tandua, Lahadatu. Pada 11 Februari, sebahagian kumpulan penceroboh dikesan oleh nelayan tempatan waktu malam. Dan dalam laporan mereka melihat bahwa lebih 100 lelaki berpakaian tentera dan bersenjata api masuk ke Kampung Tandua. Pada 12 Februari, kumpulan ini telah dikenal pasti berpecah di beberapa kawasan di Kampung Tandua, yaitu di Sungai Bakau, Surau, dan Rumah Ahmad Malandi. Pada 14 Februari, Perdana Menteri Malaysia, yaitu Datuk Seri Najib, berkata Kerajaan Malaysia akan melakukan perundingan bagi usaha menangani pencerobohan ini. Ketua Polis Negara juga menyatakan, yaitu Tan Sri Ismail Omar, dia nyatakan mereka telah mengenal pasti penceroboh itu ialah warga Filipina yang mendarat di Lahadatu. Kumpulan penceroboh ini juga menuntut bahwa mereka harus dikenal sebagai askar di Raja Kesultanan Sultan dan tidak mau pulang ke negara asal. Usaha tanpa berlaku tumpahan darah ketika itu juga sedang diusahakan. Pada 16 Februari, Menteri Dalam Negeri Datuk Hishamuddin Tun Hussein mengesahkan kumpulan tersebut bukanlah kumpulan militan atau pengganas, sebaliknya penyokong kuat Kesultanan Sulu, dan mereka menuntut Sabah dikembalikan yang diambil British, itu bagian utara timur Sabah. Pada 18 Februari, Malaysia dan Filipina bekerja rapat berusaha dalam menyelesaikan konflik ini, dan pada 24 Februari, Kerajaan Filipina menghantar pulang seramai 180 anggota termasuk 30 bersenjata sejak 12 Februari lalu pada tahun 2013. Dan pada 26 Februari, tempoh pengusiran tamat tetapi rundingan masih dijalankan. Tahukah kamu bahwa penyelesaian sehingga kini masih diusahakan? 28 Februari, Kerajaan Malaysia digesahkan untuk mengadakan rundingan terus dengan Sulu untuk tamatkan konflik ini. Namun pada 1 Mac, berlaku pertempuran antara pasukan keselamatan dan kumpulan kecil penceroboh ketika cuba keluar daripada kepungan polis di Kampung Tandua.
Pada 5 Mac, pasukan keselamatan melancarkan serangan dan tujuan mereka melancarkan serangan ini adalah untuk kedaulatan negara, yaitu menjaga maruah negara juga. Pada 6 Mac, laporan dinyatakan terdapat 13 pengganas ditemui. Dan pada 7 Mac pula, Sultan Jamalul Kiram III yang saya sebut tadi, yang mendakwa diri sebagai waris Sultan Sulu, mengumumkan genjatan senjata. Namun, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib menolak dan mahu pengganas letak senjata tanpa syarat dan menyerah diri. Perdana Menteri ketika itu juga mengumumkan pembentukan keselamatan khas meliputi wilayah Sandakan, Sempurna, dan Lahad Datuk. Pada 9 Mac, anggota keselamatan menyatakan agak terkawal walaupun kedengaran bunyi sirine letupan. Dan pada 10 Mac ada lagi laporan kematian diumumkan. Dan 11 Mac, siasatan forensik salah satu mayat pengganas Sulu bagi mengenal pasti identiti serta untuk mencari maklumat penting. Duduk Lahad Datuk mulai beransur melakukan aktiviti seperti berniaga. Pada 12 Mac dilaporkan satu tentara Malaysia mati dalam pertempuran di Kampung Tendua Batu, Lahad Datuk, dan 3 pengganas terbunuh. Ini merupakan kronologi peristiwa pencerobohan di Lahad Datuk yang saya rujuk di sini. Dan dikatakan hingga sekarang masih berterusan yang dipanggil rundingan. Kronologi ringkas ini, jika ingin melihat kronologi yang lebih jelas, boleh mencari di internet tentang kronologi pencerobohan pengganas di Lahad Datuk di sini. Pada pengetahuan kita, pencerobohan di Lahad Datuk ini mendatangkan kesan ya seperti trauma, banyak nyawa hilang, penduduk takut dan saling meragui, pelancongan juga terjejas, dan banyak kerugian. Merujuk kepada Perjanjian Malaysia 1963, di mana pada ketika ini konflik Putrajaya Sabah berlaku, di mana Putrajaya gagal menyelesaikan masalah ini selama 23 hari. Dan ini menuntut perkara dalam Perjanjian Malaysia 1963 yang menimbulkan isu Perjanjian Malaysia 1963, di mana isu tentang keselamatan dan perlindungan pertahanan dan keselamatan ini timbul lambat diselesaikan. Dan untuk pengetahuan kita lagi, isu Perjanjian Malaysia 1963 ini bukan satu saja tetapi banyak dan masih dipersoalkan dan dibahaskan sehingga kini terdapat banyak usaha yang telah dilakukan bagi mengurangkan konflik atau isu tentang Perjanjian Malaysia 1963. Sehingga kini juga masih ada laporan atau berita menyatakan terdapat banyak sisa lagi yang berpecah di Sabah ini, itu pengganas Filipina yang berlegar-legar di Sabah. Ini mewujudkan rasa tidak selamat dan masih mempersoalkan Perjanjian Malaysia 1963. Oleh itu, diharapkan isu ini dapat dicegah sedikit demi sedikit agar keselamatan terjamin dan rakyat tidak meragui pemimpin. Sekian dari saya, terima kasih.